Okay. Ni yang berbayar ke? Oh, hantar punya recorder sendiri? Dalam ni memang dah ada. Oh. Selalu kalau lecture hantar record kat ke? Tak. Ada je kadang-kadang. Tapi kalau kelas, saya record sendiri lah. Oh, lepas tu dengar balik tak? Dengar. Bagus ni. Ana selalu macam berfikir-fikir, kalau orang selalu record ni kan, bila masa dah ada tengok balik. Itulah kelas 2 jam kan. Dia tengok balik waktu buat nota. Oh, okey. Bagus. Laju kan. Oh macam tu Dulu kelasmate Ana masa face to face kan, dia rakam voice tau. Macam setiap kali kelas dia rakam. Ana macam, miss kita. Dia tak kat meja. Macam, banyaknya masa orang ni. Kita fokus lah lagi dalam kelas kan, tulis lah. Sudah lah. Saya nak research dah dalam internet kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan surah kita dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Documentation. So dia nak terpaksa pakai nanti mak nampak. So kat sini ada SOP sikit. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan kurnianya. Allah memberikan kita peluang untuk kita berusrah pada hari ini, usrah berdarat. Alhamdulillah, semalam hampir berjaya tapi tak berjaya dengan ikhwan UAE. Dah kelas online je malam tadi. So tapi insyaAllah lah, orang kata every effort counts kan. Setiap effort tu Allah akan nilai dan berikan ganjaran yang terbaik lah. Dan Alhamdulillah sangat berbesar hati diberikan peluang untuk menggantikan Syakir usrah hari ini dengan antum. First time lah, bukan quote, first time. Tapi dah biasa berjumpa lah, pernah berjumpa semua orang pernah jumpa. Akrami pernah 2 kali sebelum ni kan, kat Perak. Najmi sebanyak sekali. So yang lain ni biasa dah, bosan hasil. Saya rasa Uwais yang tak pernah jumpa. Rasanya lah. Mic tutup pula Hello, Assalamualaikum. Itu ada macam tertutup. Dari tadi Waalaikumsalam. tak kuat pula. Kuat kan? Tengok sikit muka Uwais ni. Ana rasa tak tahu dah pernah jumpa ke tak Uwais ni. Tak pernah. Kat mana tu Uwais? Saya on the way ke Muar. On the way ke Muar? Pakai headphone. Bawa kereta ke duduk belakang? Duduk depan ni, kat member ada ni. Member yang drive. Okay. Uwais ni JMI kan? Okay, betul. Berbisik pasal Uwais kat sebelahan. Okay. Bersyukur juga Allah SWT memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat tarbiyah, dan juga nikmat dapat taufik dan hidayah Allah SWT, yang mana tak semua orang merasai perkara yang sama. Bukan kata kita ni macam special sangat, tapi kita kena rasakan kita special kan. Satu benda anugerah atau rahmat Allah SWT. Tapi di sebalik rahmat tu juga ada pertanggungjawaban kan. Tuntutan di mana kita dah mengetahui kebenaran, mengetahui tujuan hidup kita, mengetahui memahami betul-betul kan menjadi Muslim yang sebenar tu macam mana. So ada tuntutan di mana dia kadang-kadang kita rasa macam penat, kita rasa macam betul ke ni kan. Kita rasa macam tengok orang ni relax kan, kenapa aku nak macam sesusah kan datang ke sini kan, daripada puncak alam ke sini kan. Dia aku pergi City Mall tiba kan, tengok No Way Home kan, Spiderman kan. Macam-macam asal. Semalam buat rehla UKM, ajaklah diorang, ajak kawan-kawan diorang. Ramainya tak berjaya ajak sebab pergi tengok Spiderman semalam. Tu dia punya penangan Spiderman ni. Ana tak suka sangat Spiderman. Dulu pun tak suka sangat. Macam biasa-biasa je lah. Dan tu suka.
cerita tu lah, cerita Mak Saleh ni dia memang well plan kan. Orang kata jahiliah yang memang well plan. Masa ada 2012 rasanya. Ada keluar list. Dia punya susunan movie yang akan keluar. Avengers lah, Avengers Reunite lah, dah sekali dia nama kan. Badminton balik rumah lah apa semua kan. Semua ada. Kayaknya dah susun lah. Ni tahun ni apa. Saya katanya macam, uish, tersusunnya diorang ni nak melalaikan umat Islam kan. Mana tak sempat tengok Avengers, alhamdulillah. Dah ikut tarbiyah kan. Macam tadi tak tengok movie lah. Dah sedia nak tengok movie kat Times Square. Uish, teruk Tapi yang kelakar balik pada tengok movie tu kan. Tengok wayang tu. Malam tu usrah. Lepas tu Murabi tanya. Cerita-cerita kan. Lepas tu sebut pasal wayang. Korang tak tengok wayang kan? Sedap. Lepas tu fikir-fikir balik. Mesti dia tahu sebenarnya aku pergi wayang. Mesti dia tanya kat siapa ni. Mesti dia tahu aku pergi wayang sebenarnya. Itulah. Tu last. Tengok wayang lah. Yelah, benda tu tempat maksiat kan, kita kata. So, balik pada tuntutan tadi kan. Kita melihat pada sosok kuduah kita kan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana selepas Rasulullah dapat wahyu kan. Rasulullah dapat wahyu tu, Rasulullah kata sudah berlalu waktu tidurku. Maknanya tidak ada lagi waktu untuk relax. Tidak ada lagi waktu untuk kita rasa macam nak seronok-seronok. Sebenarnya kan. Bukan kata tak boleh seronok. Seronok kan. Tapi berseronok yang mana kita kata duniawi sangat. Memang untuk duniawi saja kan. Mana definisi orang lain tu, kita nampak ni benda yang bukan betul kan. So, banyak tuntutan yang Rasulullah dapat, tanggungjawab yang besar lah Rasulullah dapat, dan sampaikan Rasulullah rasa berat kan, rasa exhausted lah kan dengan manusia kan, dengan orang musyrik Mekah dan sebagainya kan. Datanglah ayat Quran untuk memujuk Nabi SAW, iaitu surah Al-Muzammil kan. Surah Al-Muzammil. Wabillahisyaitanirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit. Aw inqus minhu qalila, ataupun kurangkan sikit kan. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'an, ataupun tambah dan baca Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan memberikan ataupun bertemu dengan kamu dengan satu qawlan thaqila, satu kata-kata yang berat, itu dakwah risalah tu sendiri. So Rasulullah pada siang hari sibuk dengan dakwah. Kita sibuk dengan dunia duniawi kita kan. So yelah, Rasulullah mestinya ada kan usaha Rasulullah untuk mencari pendapatan dan sebagainya, tapi tak diceritakan secara detail kan. Ada benda tu. Dan kesibukan Rasulullah berdakwah tu menyebabkan apa kan? Menyebabkan Rasulullah macam mana kata kan, dia akan rasa penat dengan manusia dan sebagainya. So Allah datangkan satu wasilah kan, iaitu mulai itu sendiri untuk menjadi satu waktu, satu masa yang khusus untuk Rasulullah seolah mengadu pada Allah SWT. Datang untuk Allah nak comfort Rasulullah SAW setiap malam. Dan esok buat lagi. Malam jumpa dengan Allah balik. So itu satu orang kata rawatan kan, pada Rasulullah SAW. Satu ubat lah setiap hari tu kan, daripada kesibukan dengan manusia. So kalau kita nak ambil pengajaran daripada situ kan, kita pun sama kan, sama lain sikit. Misalnya kata kan, kita sibuk dengan benda-benda lain kan, pada siang hari, dengan study kita, kalau ada yang kerja dan sebagainya kan. So disibukkan kat situ. So kesibukan tu, kalau kita rasa kita seronok dengan benda tu satu benda yang kita seronok sampai kita rasa macam bolehlah buat sampai malam pun boleh buat benda ni, faham tak? Kita tak rasa penat dengan dunia kan. So maknanya there's something wrong lah kan. Sepatutnya kita kena rasa
exhausted dengan dunia, dan kita kena carilah sebenarnya. Oh, aku kena cari lebih masa untuk akhirat aku. Even Rasulullah yang memang daripada pagi sampai malam pun buat urusan akhirat kan, dakwah kan. Tapi kita ni urusan dunia kita, dia akan rasa penat kalau kita kalau kita memang pisahkan dengan akhirat lah kan. Kita tak niatkan dengan ibadah, memang akan yalah, dia benda tu jadi in vain lah kan, macam sia-sia. Tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, insyaAllah kita akan dapat ganjaran kat situ. Dan kita perlu peruntukkan juga kan sebenarnya waktu untuk khusus dengan Allah SWT kan, dalam kehidupan kita. Bukanlah mungkin Qiyamul tu susah bagi certain orang kan, tapi mungkin kita boleh bermula dengan waktu-waktu yang lain dulu kan. Nak katanya Rasulullah memang tak ada masa, waktu tu je. Tapi kita mungkin ada masa-masa lain yang mungkin kita boleh allocate untuk apa? Untuk kita jaga balik kan, perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT kan. Lepas subuh ke, waktu zuhur ke contohnya kan. Memang waktu kita lapang. Semua orang lain kan, kelapangan semua orang lain-lain. Kalau boleh waktu malam, lebih baik lah kan. Lebih baik. So itulah, menjadi seorang da'i, menjadi seorang yang memahami Islam. Kita patut sedarlah, kita ada tuntutan tersebut untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Kita meluangkan masa, meletakkan masa dengan Allah SWT tu yang utama kan, dalam kehidupan kita. Antum biasa buat jadual waktu tak? Biasa? Buat tapi tak follow. Buat? Tapi ada rutin sendiri. Ada rutin sendiri. Buat? Tak? Jarang? Tak buat? Oh, dalam kepala je? Bagus lah. Mantap lah. Macam ni lah dalam kepala je. Anda selalu, dululah. Sekarang macam susah sikit. Tak tebuk pula. Dulu selalu buat jadual waktu tu by minggu. So akan letak benda yang besar dulu. So baru letak benda kecil-kecil kan. Benda ni kalau sempat buat lah. Itulah. Macam ni lah, macam analogi yang letak batu tu kan. Batu besar, batu sederhana, batu kecil, batu pasir, batu air tu kan. Supaya kita boleh betul-betul memenuhi masa tu dengan baik. Sebab tu kita kena letak benda yang priority paling besar sekali dulu. Barulah kita letakkan benda-benda yang lain ni. Kalau tak terkejar, semua benda tak boleh buat. Tak terbuat kan. Habis semua benda. Ni tak jadi, tu tak jadi. Study tak jadi, dakwah tak jadi. Tarbiyah tak jadi. Oh. Itu benda yang nak musabah dulu masa anak film medik dulu kan. Fikir-fikir balik. Kalau cakap sebab dakwah pun tak jadi sangat mendakwah. Study memang tak study pun. Apa nak cemerlang je. Itulah. Yang kita kena buat. Okay. So insyaAllah hari ni Ana diminta. Syakir adalah kata last satu tafsir apa dah? Belum. Oh, yang belum. Sebelum tu asli lah. Surah apa? Sebenarnya surah apa? Tengok nota. Ada nota tak? Sebenarnya surah apa? Dalam Al-Fil ke? Al-Kautsar. Sekejap. Dia nampak tadi surah Al-Fil tadi. Mana dari ke belakang? Itu kan aku Al-Fil kan? Surah apa? Uwais, Aiman. Last sesi tafsir. Al-Fil. Okay, semua macam okay, betul. Okay, surah Al-Fil. Betul? Betul. Perbincangan tepi nampak? Najwa nampak? Najwa Latif. Betul ke? Betul kot? Okay. Kalau kata bukti, ini lah. Ini jelas ada bukti. Yang ni sebenarnya kepala kan? Oh, betul. Okay, last antum tengok surah Al-Fil. Surah Al-Fil cerita siapa? Jangan sebut raja. Cerita siapa? Al-Fil. Okay, Abraha. Okay, explain lagi. Okay, sambung lagi ayat tu. Apa tadi? Bantuan Allah. Okay, bantuan Allah. Lagi.
Apa lagi dia punya message? Message dia. Message yang penting tu. Message utama tu. Kalau tulis dengan nota boleh kan? Boleh. Alhamdulillah. Tu guna nota. apa macam dia punya poin-poin penting lah. Kan? Kisah di sebaliknya semua orang kita tahu kan, kan. Abraha menyerang Kaabah kan. Lepas tu diserang oleh Ababil. Lepas tu mati. Ni dah habis cerita tu kan. So apa pengajaran, poin-poin besar lah yang kita nak ambil daripada surah Al-Fil. Yang based on nota ni, artinya sikap orang Mekah pada waktu tu boleh kata sama dengan Bani Israel. Okay. Apa sikap tu? Dia orang macam Claim. Yang dia baru. Itu satu. Tapi ada yang ni based on surah Al-Ma'idah yang dia orang bukannya tak pergi perang. Lepas tu dia orang suruh Nabi Musa dengan Tuhan kamu yang pergi. Macam sama lah dia punya sikap kan. Okay, lagi? Orang lain nak tambah lagi? Kemudian ucapan Abdul Muttalib kan waktu tu. Mana Abdul Muttalib waktu tu datang nak claim unta dia. Status unta dia dekat Raja Berha. So, Raja Berha kata, kamu datang ni untuk apa? Suruh kami mundur ataupun nak claim kan. Dia kata, aku datang nak unta aku saja. Kemudian kalau kamu nak serang Kaabah, seranglah. Unta ni milik aku. Kaabah tu ada Tuhan dia. Kemudian Sumpah kecil-kecil orang Mekah ni dia tahu bahawa Kaabah tu ada penjaganya, ada Tuhan sehingga sanggup serah macam tu kan, tanpa ada usaha untuk mempertahankan Kaabah. Okay. Ada yang nak tambah? Tolak ke? Tolak start je kan? Tambah. Okey lah kan. So kisah Abraha ni dia satu kisah yang sangat penting lah. Dia macam ni it marks satu petanda yang besar bahawa akan ada satu peristiwa yang besar di Mekah kan. Maknanya sebab benda tu terjadi sewaktu tahun Rasulullah lahir. Rasulullah lahir itu ke tahun gajah. So the fact yang Abraha yang bawa gajah kan, satu bala tentera yang besar kan. Tapi bila mana sampai ke Mekah tu, gajah tu pun tak nak masuk kan. Gajah tu dikisahkan memang tak masuk. Dia memang berhenti kat depan je, kat luar kan, luar Masjidil Haram tu kan. So dah sekali mereka pula yang kena serang kan. Dan orang-orang Quraisy ni apa dia orang buat? Paksa gajah ni. Tak. Actually literally orang Quraisy tak buat apa-apa. Macam tadi lah, Abdul Muttalib kan. Literally orang tak buat apa-apa. Tak, Allah nak kata dalam surah ni kan, bahawa bila mana Abraha datang tu menyerang mereka kan. So apa yang jadi pada Abraha tu memang directly daripada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun daripada orang Quraisy. Dan benda ni mematahkan lah klaim-klaim diorang tu kan, bahawa mereka ni adalah kaum yang dilindungi Tuhan, mereka adalah kaum yang hebat. Sebab apa? Tak ada sikit pun dia punya kesumbangan kepada peristiwa tersebut. Tak signifikan langsung. Even dalam surah Quraisy pun sama juga kan. Allah kata pasal mereka diberikan banyak kelebihan dan sebagainya kan. Tapi semua tu disebabkan apa? Hanya dah disebabkan Allah yang memelihara tempat tersebut. Sebab adanya Nabi kan. Tapi benda tu jadi hilang, ataupun dia punya gelaran tu kan hilang bila? Diorang hilang gelaran kaum dilindungi Tuhan tu bila? Kau orang kan takut dengan orang Quraisy ni kan? Bukan takut lah. Kita kata orang akan rasa suka dengan orang Quraisy ni. Akan rasa selamat. Kalau orang perompak pun, bila diorang pergi berdagang, diorang takkan intercept. Sebab tahu orang Quraisy ni dilindungi Tuhan, takut kena bala kan. Tapi itu persepsi orang-orang Arab sekeliling orang Quraisy kan. Tapi persepsi tu berubah bila?
Bila persepsi itu berubah? Bila Islam datang. Belum lagi? Lepas perang Badar. Yes, betul. Selepas perang Badar kan. Seorang nampak, walaupun Rasulullah dengan bilangan yang kecil, dapat mengalahkan Quraisy yang besar. Nak kata, oh, bukanlah, orang Quraisy bukanlah dilindungi Tuhan sebenarnya kan. Yang orang kalah je. Seorang nampaklah kebenaran tu pada Islam tu kan. Nabi Muhammad SAW. So banyak, dia macam, semua benda connected kan. Oh iyalah, betul lah, iyalah kan. Sebab lahir pun benda tu kan pada tahun gajah kan. So sebab ada Nabi. Kan? So kita pelihara sebab ada Nabi kat situ kan. Okay. So tu surah Al-Fil nak kata bantuan Allah SWT ataupun memang Allah memelihara Kaabah tu semata-mata memang Allah yang memelihara, bukanlah mereka. Mereka tidak ada apa-apa. Okay. Alright. Itu surah Al-Fil. Yang tu ada buku ni kan? Kita boleh baca je. Buku ni bagus sebab ada poin-poin yang penting. Dah ada kan? Ada tiga. Tak ada pergi PRI. Okay. So kita tengok surah Al-Humazah pula. Ana share screen ni. Share screen tu macam mana nak share kat antum ni? Tak apalah. Pusing lah. Alhamdulillah. Yang tu dah sarapan lah? Dah. Alhamdulillah. Ana pun buat nak punya slide ni ke mana sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sorry. Data pula. Orang online tengok kan? Orang online. Nampak tak? Ke nak kena kuat brightness? Brightness apa? Okay. Dia punya slide gelap belakang. Patutnya cerah kan? Okay. Surah Al-Humazah. Minta seorang baca boleh? Surah Al-Humazah. Silakan. Al-Hafiz. Boleh cek. Boleh. Tapi dia tu charger jauh sikit. Dekat bawah tu kan? Sana tu. Sampai tak? Agak-agak. Itu dekat belah. Mana? Sini. Sampai tak? Okey. Sila. Tafadhal seorang baca. Panas hari ni, alhamdulillah. Dia suruh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fi hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi al-muqadah التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Okey. Jai. Oh, seorang baca maksud boleh? Sambil tak? Jelas bagi setiap penyimpan dan pesulit yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ia yakni manusia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak sama sekali, sungguhnya dia akan dihumbankan ke dalam neraka Al-Hutamah. Dan tahukah engkau apakah Al-Hutamah itu? Al-Hutamah ialah api, yakni azab Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang membakar sampai ke hati. Sungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka. Mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Okey. So, surah Humazah adalah salah satu surah yang mana Allah sebutkan tentang azab api neraka kan. So, bila mana ayat yang Allah sebut tentang azab api neraka ni adalah satu surah yang kita kata dia punya nada dia keras kan. Kalau kita tengok dia punya rima belakang kan, rima belakang. Itu kalau kita baca pun kita boleh rasa kan benda tu kan. Lumazah wa addadah
akhladah al-hutamah. Sampai habis kan. So itu antara uslub Al-Quran kan. Bahasa Al-Quran dalam menyampaikan apa-apa mesej. Kita mungkinlah orang Melayu kita tak boleh nak appreciate sangat kan. Tapi sebenarnya mujizat Al-Quran ni sebenarnya dia boleh dirasai oleh siapa-siapa pun kan. Kalau tu perasan masa bulan puasa kan. Kadang imam tu baca kita tak faham pun. Tapi kita pun rasa sayu kan. Sayu, kita pun nangis kan. Walaupun kita tak tahu apa maksud dia. Imam tu nangis, kita nangis kan. Biasanya macam tu lah kan. Okay. So surah Al-Humazah, surah yang bernada Allah menggertak, menyentak dan mencelakakan orang-orang yang disebutkan sebagai Humazah dan Lumazah. Apa maksud Humazah? Apa maksud Lumazah? Okay. Dan pencela. Okay. Okay. So Humazah, Lumazah ni Allah kata wailun. Celakalah bagi semua orang yang ada sikap ataupun penyakit ataupun orang yang memang disebutkan sebagai Humazah dan Lumazah. Ataupun Humazah maksudnya orang yang mengutuk dan menghina orang lain. Yang suka mengutuk, menghina orang lain. Dan juga Lumazah ni adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Sama ada dalam apa-apa cara sekalipun. Kalau kita tengok orang dulu pada zaman Rasulullah, apa cara dia orang untuk nak mengutuk orang ni, antaranya adalah syair kan. Syair kan. Untuk nak contohnya Abu Lahab dengan Ummu Jamil kan. Mungkin ada penyair kan. Nak merendah-rendahkan Nabi kan. Nak memburuk-burukkan Nabi. Tapi kita tengok pada zaman kita sekarang banyak cara kan. Untuk nak mengutuk orang, untuk nak merendahkan orang, banyak sangat cara. Body shaming lah, cyberbully lah, netizen apa semua kan. So sangat kita kata dia punya amplification tu lagi besar sekarang berbanding dulu. So dia ada kita ada satu betapa relevannya Al-Quran ni kan. Benda tu sangat berkaitan dengan masyarakat sekeliling kita. Betul lah. Ramai orang sebenarnya yang buat Humazah-Lumazah ni. Sampaikan Allah mencelakakan orang-orang ni kan. Okay. Okay, kita tengok ayat yang pertama kan. Okay. Humazah adalah hina, keji dan sakitkan orang lain, dan Lumazah adalah merendahkan orang lain dengan apa cara sekalipun. So kenapa Rasulullah SAW dihumazah dan dilumazahkan oleh orang Quraisy? Sebab membawa kebenaran. Okay, lagi. Sebab apa? Sebab mungkin terbukti lah apa yang Nabi bawa tu bertentangan dengan ajaran nenek moyang dia orang. So dia orang rasa mungkin tercabar satu. Okay. Lagi. Apa lagi? Sorry, anda suka tanya soalan. Okay, betul lah tu kan. Ada orang masuk Oh, terkeluar dan masuk balik. Ada orang tulis ke? Tak ada, okay. So betul lah macam Antum cakap kan. Rasulullah SAW sepatutnya kita tengok peribadi Rasulullah SAW dia tak layak pun dikeji pun sebenarnya. Ataupun direndahkan. Dan memang sebelum Nabi jadi Nabi pun, Nabi jadi Rasul, sebenarnya memang Rasulullah ni adalah orang yang disanjung tinggi. Al-Amin kan. Dan orang suka dengan Rasulullah SAW ni. Antaranya dalam peristiwa tahkim tu kan, meletakkan Hajarul Aswad tu, di mana diorang macam cuba-cuba je lah kan. Orang first masuk ni dia lah orang. Tapi bila mana dia nampak Rasulullah, diorang sangat senang hati kan. Sangat suka. Oh betul lah. Okay, bagus hari ni kan. Rasulullah yang masuk kan. Al-Amin kan. So bila mana tengok peribadi tu tak sepatutnya dikeji ataupun direndahkan. Tapi mereka masih lagi merendah atau mengeji Nabi SAW. Sebab apa? Sebab hanya kerana Nabi membawa perkara yang bertentangan dengan apa yang mereka percaya ataupun apa yang mereka cuba pertahankan. Yalah, Nabi membawa kebenaran yang memang sangat bertentangan dengan nafsu-nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Dan nafsu mereka nak macam ni. Tapi tengok Islam kata macam ni. Kepentingan-kepentingan yang tak ada yang mereka dapat daripada benda yang sebelum tu dia percaya,
ataupun dia amalkan tu, akhirnya dia kalau dah lebih iman, kalaulah dia mengaku la ilaha illallah tu, habislah semua benda. So, sebab itulah mereka cuba nak mengaji Nabi SAW supaya apa? Supaya status dia akan terjaga lah. Okay. Mengaji untuk nak merendah-rendahkan Nabi SAW dan mempengaruhi orang lain supaya tak ikut Nabi. So dua benda lah. Satu mereka mengingkari, memang tak nak. Satu lagi mereka menghalang lagi. Surah Al-Ma'un kan, pernah dengar sebelum ni kan. Jadi mereka nak menghalang orang supaya mempercayai Nabi. Kan? Apa yang Abu Lahab buat kan? Abu Jahal kan? Abu Lahab buat kan? Jadi mana Rasulullah pergi setiap camp masa yang haji tu kan. Sebelum Nabi datang kat setiap kemah tu, dia dah datang dah kat setiap kemah tu cerita buruk pasal Nabi. Tapi terselamatnya adalah orang Yathrib kan. Orang Yathrib yang terselamat tak. Sebab tu orang Yathrib tu boleh menerima. Okay. So terbongkarlah sikap anti-Islam dan segala usaha mereka. Dan bukanlah nak kata Rasulullah ni buruk. Tapi memang sebab anti-Islam lah. Memang mereka sangat anti dengan Rasulullah SAW ni. Dan gambaran jiwa yang bodoh yang tidak diisi dengan keimanan. Kalau kita tengok masyarakat sekarang, orang-orang yang suka mengeji dan menghina orang lain ni, ataupun kita kata merendah-rendahkan orang lain ni, banyaklah sebab sebenarnya kan. Ada juga orang yang mengeji tu sebab apa? Sebab benda tu bertentangan dengan apa yang dia nak buat kan. Sengaja mengeji. Kalau kita tengok betul lah, politik lah, macam-macam benda kan. Kadang benda tu betul je. Tapi cari juga kesalahan kan. Cari juga kesalahan, ada je nak kutuk. Kan? Orang buat sebaik sikit pun nak kutuk. Orang buat jahat, lagilah kena kutuk. Tapi ada juga orang yang buat jahat, lepas tu orang tegur buat jahat tu, orang yang tegur tu yang kena kutuk pula kan. So betapa kelaru masyarakat ni kan. Wish. Ya, benda tu memang teruk kan. Satu kalau internet ni dia ada cookies kan. Cookies ni dia akan membuatkan kita ni apa yang keluar kat feed kita tu adalah benda yang kita sokong kan. Tahu tak? Contoh kan. Contoh kita ni adalah anti-vaksin. So yang keluar nanti akan semua keluar benda yang anti-vaksin lah. Dan anti-vaksin akan keluar post-post anti-vaksin mengutuk orang yang pro-vaksin kan. Semua sukalah kutuk semua kutuk kan. Kalau pro-vaksin pun sama juga. Kalau dia selalu pertahankan pasal vaksin kan. Akan banyak keluar pasal orang pro-vaksin ni kutuk anti-vaksin, kutuk. Bukan menyokong anti-vaksin ni, tapi katanya itu penangan cookies tu kan, ataupun dia punya algoritma tu kan. Kalau sama lah macam pembangkang dengan kerajaan. So, kalau orang kerajaan, feed yang keluar kat dia adalah feed yang memang mengutuk pembangkang kan. Dan sebaliknya. Dan kita membuatkan orang apa kan? Orang akan suka buat kan. Suka buat lagi, kutuk lagi kan. Itu benda yang berbahaya lah dalam internet ni sebenarnya kan. Benda yang kita sokong tu kita akan terus betul. Benda kena berjaga-jagalah di internet ni. Okey. Dan alladhi jama'a malan wa 'addada. Yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Okey. So ini adalah orang sikap ataupun ciri-ciri orang yang suka mengeji orang lain atau merendahkan orang lain. Iaitu dia suka mengumpul harta. Katanya mereka ni terikat dengan harta. Sibuk mengumpul dan menghitung-hitung harta. Mereka rasa harta lebih bernilai daripada kedudukan manusia. So, di mana dia rasa dia dah ada semua benda, dia akan startlah menghina orang lain, merendahkan orang lain. Dan dia rasa dengan, atau bukan dia rasa lah. Mungkin itu cara untuk dia nak mengekalkan harta-harta tu kan. Dengan menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Kita tengok dalam sistem kapitalis macam tu. Sistem kapitalis, yang kaya mungkin kaya, yang miskin makin miskin. Sebab apa? Ada penindasan kat situ. Asalkan aku kaya, nantilah orang miskin ni macam mana. Buatlah CSR sikit. CSR tu kan? Corporate Social Responsibility. Buatlah pilih kebajikan sikit buatlah sikit. Tapi yang penting aku makin kaya. Kadang syarikat-syarikat ni memang kena ada buat CSR. Tapi just untuk on paper je lah. Asal tak membela orang miskin pun.
So, itu antara kapitalis lah kan. Kapitalis memang mengumpul dan menghitung-hitung dan menindas orang lain kan. So, siapa yang kaya dia akan dapat kuasai kehormatan dan untung nasib manusia. Ini persepsi manusia lah. Di mana dia dah terikat dengan harta, dia nampak harta sahaja yang boleh nak memberikan kemuliaan pada dia. Kalau budak universiti mungkin harta tu tak sangat kan. For flat lah. For flat yang membuatkan seseorang termulia kan. Hantar buat apa pun. Apa dia? Apa? Anugerah diraja, naik chancellor. Tapi kalau dapat bagus juga, ikhwah bagus juga. Senang situ ni sebab usrahnya. Dia kata, dia akan nampak, oh inilah benda yang dia kena kejar, kemuliaan yang dia kena kejar, yang mana orang pun akan sanjung benda tu. Harta pun sama. Aku banyak duit, aku boleh campak-campak duit, itulah aku mulia lah aku kan. Sampaikan apa? Sampaikan dia mengabaikan benda-benda lain lah. Selalu akan terabai lah. Dari mana dapat duit, apa semua kan. Okay. So Islam ubah cara fikir manusia. So dalam surah ni Allah nak ubah cara fikir manusia bahawa kemuliaan tu bukan pada harta, bukan pada kedudukan, tapi pada keimanan tu sendiri kan. Tak gunalah kau kaya tapi kau menindas orang lain, kau mengeji orang lain. So manusia mengawal harta untuk menaikkan Islam. Betul. Bukan the other way around. Kan? Orang sekarang dia membiarkan harta tu yang mengawal dia. Money is king. Kan? Ikut je. Kalau nak dapat macam ni, ikut je. Tak payah solat, tak payah solat lah. Kan? Kau kena tindas orang pun tindas orang lah. Asalkan kau dapat duit tu. Rasuah pun rasuah. Otak FX tu otak FX lah. Forex tu forex, haram pun haram lah. Dia selalu keluar otak FX kat tu punya YouTube. Namun panas dia. Adalah pernah seorang tu, Afian Makrawi, dia seorang ni lah, financial planner yang famous lah. Dia share pasal otak FX ni. Dia pernah tegur, dia pernah message otak FX ni. Ini benda yang haram kan. So dia kata, dia jawab tu benda agak dangkal sikit lah. Dia kata macam, tapi ramai je orang Muslim yang pakai benda tu. Itu yang mengakibatkan dia rasa benda tu halal. Benda tu memang haram lah. Contoh yang duta otak FX siapa? Influencer, YouTuber, siapa? Isa Isak. Isa Isak kan. Dia kaya sebab tu. Padahal ada cara lain yang halal lah sebenarnya. Main saham halal je. Tapi forex memang haram. Itu contohlah. Di mana hukum tolak tepi. Asalkan dapat kekayaan. Banyak lagi cara kan nak kaya sebenarnya. Okay. Alright. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka bahawa harta itu dapat mengekalkannya. Sebab apa? Sebab tu ada orang kumpul harta kan. Sebab dia rasa harta tu yang akan mengekalkan dia. Kalau aku lagi banyak harta, lagi banyaklah aku, lagi lamalah aku hidup, lagi banyak aku boleh dapat. Yang isu macam baru-baru ni tak ada baru-baru ni. Beberapa bulan lepas kan. Pasal Pandora Papers tu kan. Pandora Papers tu memang simpan harta kat mana-mana lah. Kat US lah mana-mana. King of Jordan simpan harta kat pulau kat US. Beli rumah juta-juta kat sana. Juta-juta dolar kan. Sebab apa? Sebab nak clear daripada tax contohnya. Fikir-fikir balik. Diorang kumpul harta banyak-banyak untuk apa? Tahu tak? Duit dah banyak. Lepas nak banyakkan lagi harta. Nak guna untuk apa kan? Benar anda jumpa seorang junior apa? Dia kerja dentist. Dentist kaya tau. Kita nak tukar kos. Anda baru tahu dentist kalau kerja swasta, dia punya pendapatan tu ikut sale. Commission. Apa belah-belah ribu sebulan. Maksud dia cerita kat Ana. Ana tolong buat agreement dia punya apa rumah kan. So dia kata, itulah aku ni duit dah banyak tu nak tak mana dah. Panas dengar. Aku dah letak kat sini kata, tu nak tak mana dah. Ui. Nak cakap dia infak. Nah link account kan. Ada orang baik, itu baru yang kerja dentist kan. Dia kerja kalau orang tu memang pendapatannya puluh-puluh ribu sebulan kan. Ratus-ratus ribu sebulan. Ada ramai orang Malaysia kaya sebenarnya. Macam apa dia buat dengan duit tu? Dia kalau orang yang bagus lah kan.
Dia akan adalah cara dia nak menyumbang. Tapi orang yang tak faham, dia tak faham tujuan hidup dia, nak salur kat mana, nak buat apa dengan duit ni. Pasal macam duit tu akan kat situ. Adakah benda tu akan mengekalkan dia? Tak kan? Adakah dia akan dapat immortality? Tak kan? Itu adalah benda yang jarum-jarum yang dicucuk oleh iblis kepada Nabi Adam kan. Tentang buah pokok tu kan. Dia akan dapat akan kekal di akhirat. Kekal di syurga, sorry. So kita pun sebenarnya benda tu memang ada deep down inside kita. Dan kita nak rasa kita nak kekal kan. Tak nak mati. Aku nak semua benda. Aku nak kaya, aku nak. Tu mungkin tak rasa lagi kan. Nikmat duit tu kan. Dah kerja memang rasa. Bukan nikmat. Dia macam mana. Kita rasa tak cukup je. Itu satu benda yang fitnah kan. Fitnah al-mal. Al-mal wal-banun. Zinatul hayatid dunya. Yang betul. Harta yang anak-anak ni memang satu fitnah dunia yang besar. Kalau kita harta kan. Akan buat apa je untuk harta. Anak pun akan buat apa je untuk anak. Memang spend gila-gila. Kalau orang memang anak dia baru lahir pun nak kena ada macam-macam kan. Habis duit kan. Baju sampai 10 kepik belai kan. 10 belai. Nak cantik lah apa. Padahal budak tak tahu apa pun. Anak pakai recycle kan. Anak punya tu. Memang pakai banyak recycle kan. So, banyak memang spend banyak untuk duit anak. Yelah, ada benda-benda yang keperluan. Contohnya hantar anak atas sekolah pun dah 500 sebulan. Kalah korang punya yuran. Baby hantar sebulan 500 tau. Kalau itu seorang anak, 5 orang anak, 2,500. Gaji 3,000. Macam mana? Kena pergi kerja. Anak kena pergi hantar kita sekat. So kena buat apa? Kena OT lah. Overtime lah. Kena buat kerja lain apa semua kan. Itu benda yang menghipit orang kan? Dan akhirnya dia tak ada masa nak usrah apa ni tak ada masa aku kena cari duit ni untuk menyara anak-anak aku. Itu zinatul hayatid dunya. Harta pun sama. Aku buat harta tak cukup kan. Yelah, dah banyak harta beli kereta sebiji, dah banyak harta lagi 2 biji 3 biji kereta mahal-mahal pula contohnya kan. Installment sebulan bayar berapa? Kita Myvi pun installment 600 lah. Kalau kita Honda ni kakak Nabi kan, sebulan 1,300. Itu baru Honda kan. Tak lagi Merc apa semua kan. Mahal kan. Sedangkan banyak lah 2,000 lebih 3,000 sebulan. Beli rumah lagi. Rumah kalau beli rumah sekarang, rumah teres pun 500,000. Sebulan bayar banyak lah. Sebulan bayar 2,700. Gaji nak kena berapa tu? Bayar kereta je, bayar rumah je kan. So memang akhirnya orang akan divert kan. Kena cari cara kan. Cari duit lagi, buat bisnes apa semua. Dia akan sampai cari financial freedom sebenarnya. So itu akan membuatkan orang akhirnya dia tak sedar dia rasa macam harta ni akan mengekalkan dia. Okay. Tapi don't get me wrong, jadi kaya tu boleh. Kalau memang dah kaya, nak beli apa-apa tu boleh. Tapi asalkan kita punya fokus tu tak hilang kan. Pada kita punya tujuan hidup kita. Okay. So harta mampu menafikan ketentuan Allah SWT. Itu yang mereka rasa. Mereka rasa harta adalah segala-galanya seolah-olah Tuhan. Okay. Menafikan ketentuan Allah kan. Contohnya mati, kemiskinan, kesusahan kan. Dia rasa macam kebahagiaan. Banyak harta pun bagi lah. Tapi tak semestinya. Okay. Mereka yasab bahawa harta boleh beri immortality dan keyakinan dan fikiran ini mencorakkan tindakan kehidupan mereka. Yelah macam mana kata kan. Hidup tu memang akan overtime, buat bisnes. Memang kalau bisnes ni kadang memang lifestyle pun akan berubah. Kan? Ikut orang, maksud bergaul dan sebagainya. Pergaulan. Semua tu pun dia akan berubah. Okay. Harta tidak akan mengekalkan seseorang. Bagaimana bisa harta mengekalkan seseorang sedangkan harta juga akan hancur?
So harta pun akan hancur. Walaupun jelah kalau ada orang yang mati tu dia ditanam sekali dengan dia punya kereta BMW kan. Kat Malaysia ni kan. Ada orang Cina. Dulu novel UAE tu dia cerita. Ada orang Cina kat Penang rasanya. Mati dia tanam sekali dengan BMW. Tapi Cina bakar mayat kan? Bakar kan? Ya sekali dengan abu mayat dia kot kan? Wah, harta pun akan hancur. So macam mana harta tu boleh mengekalkan seseorang? Contohnya macam dalam Quran adalah Fir'aun, Haman dan Qarun lah. Walaupun mereka ni kaya, sangat kaya, tapi akhirnya tak kekal juga. Okay. Kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Ayat ni tiba-tiba panjang kan. Okay. So mereka, apa yang jadi mereka? Mereka akan dihumban ke dalam neraka dan berkecailah semua ego dan kesombongan mereka yang mana mereka tadi mengeji orang, merendahkan orang lain, berbangga-bangga dengan harta dan sebagainya kan. Akan berkecai semua mereka tadi dalam neraka. Api yang sangat menggerunkan. Sampaikan apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Naik menjulang ke hati. Hati mereka yang kotor tadi kan. Akan terbakar dengan api neraka tersebut. Iaitu afidah ni adalah tempat terbitnya perbuatan mencaci, sombong dan bongkar tadi. Apa yang membuatkan mereka ni suka mengeji orang? Sebab hati mereka. Hati mereka rosak. Kotor. Dan Allah kata fi amadin mumaddadah. Innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Dia akan diikat kemas menandakan checkmate lah. Tak ada apa dah. Tak ada peluang dah. Tiada yang dapat menyelamatkan mereka lagi di neraka nanti. So dia punya Allah nak kata walaupun kat dunia ni dia melihat dia ni sangat-sangat hebat kan, dengan mengeji orang, menghina orang, merendahkan orang lain dengan harta yang banyak, akhirnya Allah kata mereka akan dihumban ke dalam neraka. La yumbazanna fil hutam. Kena dihumban ke dalam neraka yang mana habislah. Tak ada apa-apa jalan keluar dah kan. Akan terkunci dan memang akan diikat neraka ni. Di neraka nanti. So ni kata-kata Syed Qutb kan. Bermula dengan ungkapan umum. Diikuti soalan untuk menakutkan. Kemudian datanglah jawapan dan keterangan. Al-Quran sentiasa mengikuti peristiwa yang berlaku dalam dakwah sambil membimbingnya. Oleh itu ia merupakan senjata ampuh umpama halilintar yang memusnahkan tipu daya musuh, menggegarkan hati mereka dan meneguhkan jiwa orang-orang yang beriman. Sebab ni kan ditujukan kepada orang musyrik Mekah kan. Mana mereka ni kaya kan, menindas orang, sombong dan sebagainya. So Al-Quran datang sebagai senjata untuk nak apa kan? Memusnahkan tipu daya mereka, menggegarkan hati mereka dan meneguhkan jiwa orang-orang yang beriman. Kan? Siapa tak gentar kan? Kalau je lah orang beriman akan pada waktu tu akan rasa inferior dah juga kan. Kalau kita pun inferior juga kan. Kalau contoh kan, kita ni budak usrah. Kita nak dakwah ke orang kan. Tapi, alah aku 3.7 dah ni, budak ni 4 flat kan. Budak 11 mungkin 15 kan. Oh, 15. Aku 10, 11. 12. Aku 12 kan. Tapi dia 15 ni. Dia punya Jerman lagi power daripada aku contohnya. Takkan rasa inferior sikit. Tapi sebenarnya Allah nak kata kat kita, jangan rasa inferior kan. Sebab apa? Sebab mereka ni akhirnya akan masuk neraka. Sebab kesombongan mereka. Tapi, so ini adalah satu pujukan lah kepada orang-orang yang beriman. So Allah Ta'ala telah memberikan perhatian kepada isu orang yang sangat cintakan harta dan mencaci orang lain ini. Kita dapat mengambil dua pengajaran besar daripada perhatian Allah Ta'ala tersebut. Pertama, yang memandang hina adalah akhlak yang buruk. So kita janganlah sekali-kali memandang hina orang lain. Jangan pernah pun memandang hina orang lain. Even orang yang memang kerja kat tepi jalan ke, jual asam apa? Jeruk asam ni kan, mangga asam tu kan. Orang yang datang-datang kat kita. So jangan pernah kita memandang hina seseorang. Kita pun tak tahu kan. Mungkin dia punya amal tu lagi hebat daripada kita. Dia punya keikhlasan tu lagi hebat daripada kita. Kita mungkin usim. Orang tu Lim Kok Wing contohnya. Oh. Nama Lim Kok Wing kan. Tapi tengok. Dia mulai lagi power daripada kita contohnya kan. Jaga ikhtilat tu lagi hebat daripada kita. Kita duk sibuk halal gap lah. Apa Islamik contohnya. Usim kan.
Tengok dia kat Lim Kok Wing tak bergaul dengan perempuan pun contohnya. Lagi hebat sebenarnya. So kita dengan pernah-pernah dan sekali-sekali pun pernah menghina orang lain. Dan memelihara jiwa orang-orang beriman agar tidak diresapi rasa kecewa kerana hina sambil merasakan mereka bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhati peristiwa yang berlaku ke atas mereka. So kata sebagai orang yang beriman, jangan pernah rasa down, rasa kecewa dihina oleh manusia. Kan? Dihina, kita kata guna neraca dunia lah kan. Kita ni teruk lah. Kita ni, kalau akhlak tu mungkin kena jaga lah kan. Tapi kita macam study tak perform. Apa benda lah kan. Miskin kan. Ini saja sudah cukup untuk menaikkan semula semangat orang beriman untuk mengalahkan daripada musuh. So, yelah, pada waktu tu Rasulullah para sahabat memang tertindas kan. Banyak harta diambil ataupun mereka ni kena gadaikan harta-harta mereka dan sebagainya. So mereka berada dalam satu, kita kata status masyarakat tu di bawah. Tapi sebenarnya Allah nak mengangkat mereka kan. Mereka ni lebih mulia daripada orang-orang tersebut. Sebabkan mereka buat dakwah. Habis lah surah Al-Humazah. Habis macam tu kan. Apa pengajaran besar lah kita boleh ambil daripada sini adalah jadilah sebenarnya neraca lah. Dia lebih kepada neraca kita punya neraca lah, neraca dan juga satu penghinaan kepada definisi dunia tu dan juga satu kemulaan kepada akhirat kan. Jadi yang orang memang fokus pada akhirat kan. Pada orang-orang yang buat dakwah. Okey, ada apa-apa soalan atau tambahan ke apa-apa ke? Ada orang online lagi ya? Mic buka kan? Apa Iman? Ada, okey. Iman kalau cakap dia faham. Cakap Melayu kan faham. Okey kan? Baca tak okey kan? Dia okey je dulu. Okey dah? Okey je tapi dia lagi suka kalau macam English. Oh ya ke? Tapi Iman Syakir cakap English je? Tak. Okey. Alright. Ada apa-apa? Soalan atau tambahan apa-apa? Apa-apa isu yang tu rasa macam betul lah berkaitan dengan surah ni ke? Ni ada kawan yang main trading kan. Trading. Tapi dia bukan main yang FX apa semua. Ni nak tanya yang haram tu dia maksud dia macam mana? Kalau main trading kira haram ke? Trading. Yang macam trading tu yang kena apa? Gas graph. Tu tak haram. Dia apa yang menyebabkan satu apa bisnes secara online yang jadi haram macam hotel. Okay, kalau contoh trading kan. Trading kalau yang bukan syariah compliant memang haram lah. Sebabnya mungkin dia dilabuhkan ke syarikat-syarikat yang jual benda yang haram. Dekat Arak ke, Genting Highland ke, kasino kan. Contohnya kan. Itu antara isu ASB dulu. Lagi ada riba. Kalau ada riba. Kalau trading ni, contoh macam forex tu, dia haram sebab dia mata wang ni sepatutnya tak boleh dijual beli. Mata wang tak boleh dijual beli sebenarnya sebab dia adalah apa? Medium untuk tukar barang kan sebenarnya kan. Exchange je. So bila mana dia jual beli barang tu sebenarnya dia ada riba kat situ. Jadi kalau main saham, kalau main gamble je tu memang judi haram lah. Sebab tu kalau main saham dia kena belajar. Kena study, dia kena tahu apa semua kan. Macam Abang ni belajar saham kan. Kena belajar, saham boleh sebab memang kita beli dan jual saham. So dia halal lah. Dan pastinya syariah compliant lah. Boleh. Tapi jangan sampai tak solat kan. Ada orang memang macam tu lah sampai tengok ke raf je kan. Sampai lupa. Walaupun boleh tu halal kan. Dia orang main saham betul-betul ni memang boleh kaya lah.
Selalu ada orang-orang mana tak suka. Tak boleh. Kawan saya tu, dia punya kawan sekolah lah. Ha. Dia tu, waktu dia sekolah, memang tak pandai. Kawan-kawan semua macam jauh dari dia. Ha. Tapi sampai 13 SPM, waktu KPM tu dia belajar. Dia seorang ni yang tak pandai, dia belajar betul. Sekarang dah ada rumah. Oh. Okay, sebab kita kan, sebab saya dah ada rumah. Dah beli kereta. Dah buat apa? Buat kontes beli iPhone 13 bagi ke orang. InsyaAllah. Sebab kamu kita ada main trading. Rezeki. Wow. Wow. Umur 19? 19 tu Oh, power sangat. Dia ni lah, dia main apa? Trading yang wood punya. Sampai ke income yang dia dapat dalam sebulan, bukan sebulan, seminggu ada 40-50 USD. Banyaknya. Kita dapat 40 ringgit dah, alhamdulillah. Saya kata selalu dengan baik lah kan. Benda tu possible je. Tapi asal kata selalu dengan baik. Kan. Kalau macam orang jadi ejen takaful pun banyak boleh dapat sebulan. Dapat 10 ribu. Ada tengok satu video TikTok tu. Dia tunjuk lah. Gaji ejen takaful selepas 7 tahun. Lepas tu dia tunjuk lah. 40 ribu tak. 50 ribu tak. 1 ribu. Dalam sini 200 ribu. Cincin. Oi. Sebulan 200 ribu. Buat apa? Buat apa bang? Beli kereta. Beli kereta cash. Setiap bulan. Bagi kau ni seorang-seorang tu satu. Ambil. Je. Nak cakap apa? Oh, gelak je. Gelak kena buka mic Baru dah presence, rasa lebih presence kan. Bagus. Okay. Silakan. Wise. Hello. Ke dia lagging? Apa ayat 7 tu yang membakar sampai ke hati. Tekan ni. Okay, Yang membakar sampai ke hati. Kenapa ayat ni? Ya. Sorry. Alamak, terkeluar lah. Apa saya? Soalan. Kenapa ayat 7 tu Allah kata api tu membakar sampai ke hati.